Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini, sebelum saya baca bab yang ke-60 pada muka surat 124 itu, ada sedikit pembetulan ya. Cuba tengok muka surat 122 hak minggu lepas. Nota hak minggu lepas ni. Muka surat 122. Nota hak minggu lepas ni, muka surat 122, hadis yang ke-862. Ada sedikit pembetulan ni. Cuba tengok terjemahan pada muka surat 122, baris yang ambil baris yang keempat daripada bawah. Nota minggu lepas Baginda bersabda, saya tidak maksudkan kepada engkau. Kata-kata itu ditujukan kepada seseorang yang pernah saya utuskan untuk memungut zakat. Jadi di sini zakat di sini bermaksud sedekah. Bermaksud sedekah. Dia begini, ni saya rujuk dalam beberapa syarah. Kalau dalam teks Arab tu, ba'astuhu sa'iyan ala bani fulan, kemudian faghalla. Dia kalimah ghalla tu asalnya, sebab ghalla ni kalau mengikut Ibn Sikit lah dan beberapa orang ulama lain, dia boleh guna untuk ghanimah pun boleh. Kalimah itu ghalla. Cumanya kata Ibn Sikit, ghalla ni kalau digunakan untuk maksud ghanimah, dia tidak disebut maf'ulun bih. Tapi sini sebut maf'ulun bih, namiratan. Faghalla namiratan. Jadi bila disebut maf'ulun bih tu, maknanya boleh kepada makna lain. Misalnya dalam kitab Al-Misbah, dia kata kalimah ghalla ini boleh digunakan untuk zakat. Zakat tu dah ada dua lah, zakat wajib. Zakat tu sedekah wajib, sedekah sunat. Jadi kalau sedekah wajib makna zakat. Kalau sedekah sunat makna sedekah biasa. Baik. Dan boleh juga kepada makna ghanimah. Tetapi kebanyakan ulama dalam syarah ni lah, dia kata hak ni dia tidak lebih sesuai. Kita kata zakat sini zakat biasa, sedekah biasa. Jadi kena ubahlah untuk memungut sedekah dari satu qaul. Ubah terjemah tu ada kesilapan lah. Baik. Sebab kalau kita nak kata zakat, boleh juga terjemah tapi tidak sesuai. Sebab apa? Sebab kalau nak kata zakat mengikut kebanyakan ulama, dia kata kain selimut tak termasuk bahagian zakat. Ini lebih kepada sedekah. Lebih kepada sedekah biasa. Jadi sedekah tu sepatutnya diserah pada pihak kerajaan. Tiba-tiba dia ambil sehelai kain selimut yang namirah ni, kain selimut gini, kain selimut yang ada corak lah. Mungkin ada garis dalam bentuk begitu, comel lah, dia ambil tanpa diberitahu kepada pihak kerajaan. Begitu. Yang mana dalam kitab Al-Misbah sebut kalimah ghalla itu dia boleh dengan erti kutip harta ghanimah dan juga selain pada ghanimah. Tetapi kebanyakan ulama sebut sini, dia kata hal ni lebih sesuai sedekah. Sebab apa? Sebab ghalla namiratan, dia sebut maf'ulun bih. Kalau ghalla digunakan untuk ghanimah, dia tidak sebut maf'ulun bih. Faghalla. Ghalla tu makna khianat. Khianat dalam bab ghanimah. Tapi bila disebut maf'ulun bih, dia boleh pergi pada makna lain. Khianat yang dalam bab zakat, dalam bab sedekah. Tapi di sini anda sempat rujuk beberapa dia punya terjemahan lah, dan juga beberapa syarah. Tu lebih sesuai kita terjemah, maknanya mengutip sedekah. Begitu juga kena ubahlah muka surat 11 123 tu nombor 5 tu. Ini adalah contoh muka surat 123. Ini adalah contoh mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan azab yang dialami oleh orang yang melakukan kesalahan khianat berkait dengan ghanimah. Hak ni sebenarnya ada sebut. Dia tidak salah ni. Sebab ada dalam syarah sebut ghanimah. Cumanya untuk sesuaikan dengan terjemahan tadi, kita tukarlah ghanimah tu kepada sedekah. Sebab kalau ghanimah ini dia bukan dia terus dia ambil dalam medan perang tu. Tapi kok mana ada juga. Tapi bila ana baca dia punya banyak sikit dalam kitab-kitab lain, ana rasa lebih tepat sedekah. Mengutip berkait dengan berkait dengan sedekah, harta sedekah. Ada juga yang kata ghanimah tadi juga, tapi lebih banyak yang inilah. Okey, itu buat perubahanlah situ baiki itu. Baik, seterusnya pada bab yang ke-60 muka surat 124, ma yukrahu minas salah indal iqamah. Salat-salat yang makruh dikerjakan ketika dilaungkan iqamah. Ni Nasai buat mana salat-salat yang makruh dikerjakan ketika dilaungkan iqamah. Bila muazzin itu telah melakukan iqamah, mana tak boleh semaya dah situ tu pada waktu tu, kecuali bersedia untuk salat fardu saja. Itu maksud tajuk ni. Baik. Jadi di bawah bab ini ana tidak tulis di situ, tertinggal di bawah bab ini Imam Nasai kemukakan beberapa hadis beberapa hadis. 3 hadis 3 hadis. Cuba kita tengok hadis yang pertama. Hadis yang ke-865, wa bi qala akhbaran Suwaid bin Nas qala anba'ana Abdullah ibn al-Mubarak an Zakaria qala hadathana Amr bin Dinar qala sami'tu Atha ibn Yasar yuhaddithu an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah. Apa maksudnya? Cuba tengok maksud dia. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila dilaungkan iqamat, uqimatis salah itu makna dilaungkan iqamat untuk semaya fardulah. Itu maksud dia. Apabila dilaungkan iqamat, maka tidak ada salat kecuali salat yang fardu. Maknanya bila ataupun muazzin iqamat, tak boleh dan asmayah lain. Baik. Cuba kita tengok perbincangan dan pedoman hadis. Hadis ni ringkas saja. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahih dan ia dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Yang kedua, pandangan ulama berhubung dengan mendirikan salat sunat ketika dilaungkan iqamat. Al-Allamah Asy-Syaukani berkata, hadis bab menunjukkan tidak harus menunaikan salat sunat ketika dilaungkan iqamat tanpa membezakan antara 2 rakaat fajar atau lainnya. Sebabnya ramai juga ulama kata kalau salat sunat subuh boleh, tak apa. Siapa setengah kata kalau tinggal serakaat pun tak apa, sudah dulu semaya sunat. Pentingnya salat sunat subuh ni. Tapi di sini maksud seperti mana kenyataan Imam Asy-Syaukani, dan inilah sebenarnya yang difahami di segi fiqh oleh Imam Nasai, tak kira sunat ke apa, termasuk salat sunat subuh tak boleh juga. Tapi kukuk mana pun di sini ni saya petik apa yang disebut oleh ulama, para sahabat, tabi'in dan generasi selepas mereka telah berselisih pendapat dalam masalah ini kepada 9 pendapat. Perlu kita tahulah. Perlu kita tahu kan. Jadi berkenaan dengan bila iqamat ni lagu mana? Sebab boleh berlaku kita masa kita semaya tu tak qamat lagi. Boleh berlaku gitu. Allahu Akbar, duduk tengah rakaat pertama orang qamat, ataupun masuk rakaat kedua qamat. Atau macam mana tu keadaan tu? Cuba kita tengok di sini. Jadi 9 pendapat ni, banyak lagi ni kita direngkaskanlah. Yang pertama makruh. Makruh ni mak dosa kecil lah. Antara sahabat yang berpendapat begini adalah Sayyidina Umar, anak dia sendiri Abdullah bin Umar, dan juga Abu Hurairah perawi hadis. Makruh maknanya sah. Setengah ulama kata bila kata makruh makna tak boleh pahala lah. Tapi sah cuma tak boleh pahala. Sebab makruh ni dosa kecil.
Setengah ulama kata tak sah. Boleh pahala. Lepas tu makruh lagu mana? Dah boleh pahala. Tu setengah ulama bila kata makruh tak boleh pahala. Ada khilaf pula. Tak apalah. Hukum mana pun antara sahabat yang mengatakan makruh, mana semaya sunat bila dilaungkan azan, bila dilaungkan iqamat, semaya sunat bila diiqamat, antara sahabat yang kata makruh Sayyidina Umar, anak dia sendiri Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah. Di kalangan tabi'i ni sebahagian saja ni, ana tidak ambil semualah. Ni ana ambil satu kitab saja yang senaraikan. Kita tidak rujuk lain lah. Ramai lagi. Misalnya di kalangan tabi'in Urwah bin Az-Zubair, Muhammad bin Sirin, Ibrahim bin An-Nakhai, Atha bin Abi Rabah, Tawus, Muslim bin Aqil dan Sa'id bin Jubair. Tokoh agamawan selepas mereka, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i lah, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr dan Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ibnu Abdul Bar dan Imam An-Nawawi telah meriwayatkan daripada Ats-Tsauri bahawa beliau ada membuat perincian. Apa dia perincian yang dia buat? Hukum makruh, yang dikatakan hukum makruh mengikut Ats-Tsauri, sebab Ats-Tsauri ni salah seorang ulama yang kata makruh salat pada waktu ini. Tetapi mengikut kenyataan daripada Ibnu Abdul Bar dan Imam Nawawi, dia kata Ats-Tsauri ni dia bukan mutlak sebut makruh gitu. Tapi ada dia buat perincian. Gapo dia kata? Dia kata hukum makruh jika dibimbangi akan terlepas satu rakaat salat subuh. Sebab bagi dia ni hak ni berkait dengan salat subuh. Jika tidak ada kebimbangan berkenaan, maka harus menunaikan salat sunat berkenaan. Sebabnya boleh kata kebanyakan ulama hak jadi khilafnya, setengah kata salat subuh ni untuk semaya sunat tu lebih diutamakan daripada salat sunat sebelum fardu hak selain daripada subuh. Makna kalau kita kata semaya zuhur, asar dan sebagainya, tu diberi penegasan tak boleh semaya sunat bila orang sudah diiqamatkan. Lebih berat tak boleh. Tapi kalau berkenaan dengan salat sunat subuh, hak ni khilaf ulama lebih besar lagi. Ada kata boleh, ada kata tak boleh, macam-macam lah. Tapi kalau mengikut Imam Syaukani, dia kata tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Tak ada pembezaan. Tak apa, selepas ni kita akan bincang bagaimana ulama kata kalau untuk salat sunat subuh boleh, bahkan terlepas pun tak apa. Terlepas rakaat subuh pun tak apa. Selepas ni. Baik. Tapi hak ni apa yang disebut oleh Tsauri, dia sentuhnya bab salat subuh saja. Hukum makruh jika dibimbangi akan terlepas satu rakaat salat subuh. Sebab apa? Sebab salat subuh ni paling sikit 2. Hak lain 3, 4. Gitu. Tapi kena ingatlah apa yang disebut oleh Ats-Tsauri ni, kalau salat sunat hak tidak subuh, salat sunat sebelum salat-salat lain lagi tidak boleh mengikut Imam Ats-Tsauri. Tu. Hak ni kalau salat subuh tak apa, tinggal kalau dibimbangi lah, makna kalau dah kita semaya tu kira-kira dah rokok sekali dengan imam pada rakaat pertama, makna dah rakaat pertama, tak apa. Kalau rakaat pertama tu, rokok pada rakaat pertama pun tak ada, tak boleh. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ats-Tsauri. Jika tidak ada kebimbangan berkenaan, maka harus menuruh ke salat sunat berkenaan sampai selesai. Maknanya kita duduk tengah semaya, ni perincian dibuat Imam Ats-Tsauri, tengah semaya Allahu Akbar, semaya sunat ni. Tiba-tiba diiqamatkan untuk salat subuh. Kalau salat lain kena berhenti lalu. Untuk salat subuh ni kena tengok. Kita jangka dah ke tak? Kita habis 2 rakaat salat sunat subuh ni dah ke tak dengan rokok untuk rakaat pertama tu imam tu. Maknanya tak siwi tinggal rakaat pertama. Kalau dah boleh selesaikan 2 rakaat tu. Kalau tak dah kena inqita', kena potong, berhenti lalu, niat batal semaya tu. Itu maksudnya. Tapi kalau salat lain tak boleh, kena batal lalu. Dia kelanggaran pada salat sunat subuh. Ni maksud Ats-Tsauri ni. Baik, tak apalah. Tu yang pertama. Hukum mana pun hukum yang pertamanya makruh. Yang kedua, tidak harus menunaikan mana-mana salat sunat apabila dilaungkan iqamah tanpa membezakan salat sunat fajar ke dan salat sunat yang lain. Ini adalah pandangan Ibnu Abdul Bar. Tak boleh langsung, tak kira lah semaya sunat ke apa pun. Hak tu kalau lepas iqamah. Lepas iqamah dia sebut. Ni kita naik masjid, tiba-tiba bila iqamah, tak boleh semaya. Tak boleh semaya. Dia tidak perinci ke. Lagu mana kalau semaya dah sebelum iqamah? Hak tu kena tengok pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak harus ni maksudnya, makna tak
tak sah semaya tu. Batal semaya. Tu maksud tidak sah. Kenapa itu tidak harus tu? Makna haram. Maksud tidak harus haram. Bahkan buat jadi batal. Tak boleh. Tak jadi semaya tu. Yang ketiga, tidak mengapa melakukan salat sunat subuh walaupun imam telah salat subuh. Tak apa. Untuk salat subuh saja. Allah khilaf. Itu saya sebut tadi tu. Tidak mengapa melakukan salat sunat subuh walaupun imam telah salat subuh. Ni untuk salat subuh saja. Pendapat ini dinukilkan oleh Ibnul Munzir daripada Ibnu Mas'ud, Masruq Al-Hasan Basri, Mujahid, Makhul, Hamad bin Abi Sulaiman dan Hasan bin Al-Hayy. Mereka semua telah memberikan keharusan hanya untuk salat sunat subuh sahaja, bukan salat sunat lain. Salat sunat lain tak boleh tinggal rakaat semaya fardu. Kalau semaya dah, bahkan dia jangka dia akan siap awal lah, tak akan tertinggal rakaat, baru boleh teruskan. Tapi tak apa, itu pendapat. Ni untuk subuh saja. Dalil mereka adalah hadis riwayat Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya apabila telah dilaungkan iqamat, maka tidak ada salat kecuali salat fardu, kecuali 2 rakaat subuh. Ini ada dari riwayat Imam Baihaqi gini. Kecuali 2 rakaat subuh ya boleh lagi. Ada kelanggaran. Baik. Pandangan ini dibantah dengan dikemukakan, tu silap spelling, perbetulkan. Pandangan ini telah dibantah dengan dikemukakan pandangan Imam Baihaqi sendiri yang telah berkata. Padahal tadi Imam Baihaqi juga riwayat. Tapi dalam tempat lain Imam Baihaqi sendiri dia ulah hadis ni. Dia meriwayatkan, tapi dia buat ulasan. Dia kata tambahan kecuali 2 rakaat subuh tu, ziyadah ini tidak ada asal. Hak kata kecuali 2 rakaat subuh saja boleh, Imam Baihaqi juga riwayat. Dan dia sendiri yang buat bantah. Dia kata hak tu tak ada asal. Mana bukan kata-kata Nabi hak tu. Dalam sanaknya, sanak ada tambahan kecuali 2 salat subuh, 2 salat fajar itu ataupun 2 salat subuh tu, tambahan itu. Dalam sanak ada tambahan itu terdapat 2 orang perawi nama Hajjaj bin Nasr dan Abbad bin Kathir. Mereka berdua adalah perawi dhaif. Jadi bila perawi dhaif tak boleh nak lawan hadis tadi. Tu. Bahkan Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan daripada Abi Hurairah yang telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila dilaungkan iqamah maka tiada salat kecuali fardu sahaja. Maka baginda ditanya, wahai Rasulullah, termasuk salat 2 rakaat fajar juga kah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, termasuk 2 rakaat fajar. Dalam sanad hadis ini ada perawi yang bernama Muslim bin Khalid. Beliau telah dipertikaikan oleh sebagian ulama, tapi Ibnu Hibban telah menganggapnya thiqah. Dan Ibnu Hibban guna hadis riwayat daripada Muslim bin Khalid ini sebagai hujjah dengan menyebutkan riwayat beliau dalam kitab sahihnya. Jadi bagi Ibnu Hibban, dia kata Muslim bin Khalid ini thiqah dan dia buat hujjah. Dia buat hujjah hadis Muslim bin Khalid. Ni orang panggil perawi yang mukhtalafi, perawi yang ulama berselisih pendapat tentang kedudukan dia. Tapi Ibnu Hibban terima. Jadi mana hadis ni lebih kuat daripada hadis tadi. Ada Hajjaj dengan Abbad tadi. Tu memang ulama semua kata dia tu dhaif. 2 orang perawi dhaif dalam riwayat tu. Maka tak kuatlah. Ni dak. Perawi dia ni tak, bukan semua orang kata tidak dhaif dak. Tu maknanya, jadi bagi ulama yang mengatakan solat fajar pun tak boleh, inilah dalil dia supaya Imam Syaukani sebut tadi. Baik, kita baca dulu, lepas tu kita tengoklah macam mana. Yang keempat, membuat perincian jika ia dilakukan dalam masjid, luar masjid, atau jika ada kebimbangan akan terlepas 1 rakaat salat bersama imam. Ni tak kira semaya gapo pun. Ni pendapat yang keempat ni, dia bukan sebut hukum secara mutlak, tapi tengok dalam masjid ke dia semaya tu, di luar masjid ke, ataupun ada kebimbangan terlepas 1 rakaat salat, tak kira lah semaya gapo pun. Baik, ini adalah pendapat Imam Malik. Imam Malik menjelaskan, apabila seseorang telah memasuki masjid, hendaklah beliau salat bersama imam, jangan melakukan salat sunat fajar. Dah kalau sunat fajar pun tak lihat lain lagi lah, itu maksud dia nya. Jika beliau belum masuk masjid,
dan tidak ada kebimbangan akan terlepas satu rakaat bersama imam, maka boleh dia terus ke solat 2 rakaat itu di luar masjid. Namun jika ada kebimbangan berkenaan, kalau dia semaya mungkin terlepas 1 rakaat dengan imam, maka hendaklah beliau terus masuk masjid dan solat bersama imam. Maknanya kalau dia semaya dia kena berhenti semaya tu. Ni pendapat Imam Malik. Dah ni lah sebenarnya pendapat ini dipegang oleh kebanyakan ulama. Kita mari semaya, kalau bercerah kau tak ada, siapa terlepas rakaat, kena berhenti semaya tu. Tu. Baik. Dan dalam mazhab Syafi'i pun ini pendapat yang kuat juga. Tapi hak ni nombor 4 ni dinukilkan hak pendapat guru dia, yang ni Imam Malik. Baik. Yang kelima, jika ada kebimbangan akan terlepas 2 rakaat bersama imam, 2 rakaat bukan sah. Jika ada kebimbangan akan terlepas 2 rakaat, bukan sah rakaat. Beliau berkemungkinan tidak sempat perukuk bersama imam pada rakaat kedua. Nak ayatnya terlepas rakaat kedua, kemungkinan tak sempat rokok bersama imam. Katakanlah kebimbangan begitu ada, maka beliau hendaklah terus masuk salat bersama imam. Kalau dia tak boleh yakin, boleh sempat dengan rakaat kedua, dia kena berhenti sembahyang sunat tu, dia kena terus masuk salat bersama imam. Ni 2 rakaat kedua. Sebab tu kata khilaf banyak tu. Jika tidak ada kebimbangan berkenaan, maka dah rakaat pertama tak akan terlepas rakaat kedua, itu maksud dia. Maka bolehlah beliau meneruskan salat sunat berkenaan di luar masjid. Tapi tak boleh dalam masjid juga. Di luar masjid. Kemudian masuk ke dalam masjid dan terus salat bersama imam. Ini adalah pandangan Imam Abu Hanifah dan tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi. Hak tadi, kita kata hak nombor 4 tadi, kita kata kalau tidak ada kebimbangan terlepas serakaat. Hak ni 2. Tu beza dianya. Baik. Yang keenam, boleh salat 2 rakaat dalam masjid jika tidak ada kebimbangan akan terlepas rakaat akhir salat fardu. Ni parut lagi. Asal jangan terlepas rakaat akhir. Ini adalah pandangan Al-Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz dan Imam An-Nawawi telah menukil ke pendapat ini juga daripada Abu Hanifah dan tokoh-tokoh dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Ibn Abu Hanifah pun ada juga berpendapat gini. Salah satu pendapat dia. Dan tokoh-tokoh dalam mazhab. Jadi kalau hak ni luah benar. Sudah boleh sudah mai, biar terlepas beberapa, asal jangan terlepas akhir. Mana biar dasar ke akhir. Ni nombor 6. Yang ketujuh, boleh melakukan solat sunat dalam masjid dan di luar masjid, kecuali jika ada kebimbangan akan terlepas rakaat pertama bersama imam. Ini adalah pandangan Sufyan Ats-Tsauri. Boleh semaya dalam masjid, boleh luar masjid, boleh, asalkan tak ada kebimbangan terlepas rakaat pertama. Maknanya kena ingatlah kita bincang dah rakaat pertama terlepas serakaat ni dikira terlepas rokok. Tak ada rokok sama imam. Itu dia punya kata kunci dia begitulah. Ni pendapat Sufyan Ats-Tsauri, tokoh besar lah. Yang ketujuh, yang ke-8, boleh menunaikan salat sunat 2 rakaat walaupun terlepas salat bersama imam jika waktu salat masih panjang. Ini adalah pendapat Ibnu Jallab dari mazhab Malik. Bukan Imam Malik, salah seorang ulama daripada mazhab Malik. Dia kata boleh menunaikan salat sunat 2 rakaat walaupun terlepas salat bersama imam. Parut lagi ni. Syaratnya waktu salat masih panjang, kita boleh maya sendiri lepas tu. Maknanya dia ni tak kira, dia kata dia tak kira asalkan kita semaya dah, maksudnya semaya dah. Tak kira mari tu orang duk qomat nak semaya, tidak begitu, semaya dah. Lepas tu orang iqamah, Allahu Akbar, akad takbir, tak ada baca tahiyat lagi, tiba-tiba iqamah. Boleh pun habis. Kalau tak imam, tak kira ni, contohnya beginilah, contohnya semaya subuh, semaya subuh 2 rakaat. Tak tu imam baca pendek. Kalau di Selangor tu subuh pendek dia baca. Ni orang nak pergi kerja, dia tak baca banyak. Sebab kita ni masa agak luahnya. Kitanya Allahu Akbar Nuhmai sunat, tak tengok je, kayak setengah jam ni ada buat berapa minit lagi nak qamat nak. Tak tengok tu. Masuk dah dalam semaya, tiba-tiba iqamah. Kalau mengikut pendapat ni, Ibnu Jallab ni, dia kata boleh. Terlepas subuh tak apa. Terlepas tak apa. Ni parut lagi ni. Tapi dia ana cek beberapa dia yang antara hak disebut kata gini. Dia ni daripada tokoh mazhab Malik. Dalam mazhab Syafi'i tak ada ni yang ni. Yang ke-9, apabila seseorang mendengar iqamah. Maknanya tak semaya lagi. Apabila seseorang mendengar iqamah, maka tidak halal baginya menunaikan solat sunat fajar dan solat sunat lain. Sama ada ia berlaku dalam dan di luar masjid.
Sama ada berlaku dalam masjid dan di luar masjid. Jika dia tetap melakukan solat sunat, dia pergi masjid dengan orang iqamah, semaya lagi. Kalau dia semaya juga solat sunat sejurus mendengar iqamah, maka dia dianggap telah melakukan maksiat. Ni. Ini adalah pandangan ahlu zahir, jumhur. Ni, jumhur ulama salah, dan juga inilah pandangan Imam Khattabi. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, pendapat ni kuat ni. Tak ada orang kita amal gitu, tidak gitu ni. Tak boleh, tak halal. Hal ni boleh katakan ulama terimalah. Bahkan hak ni pendapat jumhur sebenarnya. Dia pun sebut jumhur salah. Jadi maknanya kalau kita perhatikan 9 ni, kita boleh buat kesimpulan. Apa dia kesimpulan? Anda tidak tulis, minta maaf tidak tulis. Kita boleh buat kesimpulan. Imam Syafani pun sebut. Kalau kita tengok 9 pendapat, kita boleh buat kesimpulan begini. Kita ambil kira semua pandangan mazhab. Kalau kita datang ke masjid, iqamah tidak dilaungkan lagi. Dan kita dapati nak qamat dah, kita boleh tahu. Muka tengok 30 saat ataupun 9 minit lagi. Tentu dah tak ada kalau kita semaya. Atas semaya, tunggu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mari masjid, kita pun terus semaya sunat. Tak kira lah salat sunat tahiyatul masjid ke, salat sunat rawatib ke. Duk tengah semaya tu nyai qamat. Gak kitanya baru semaya. Rakaat pertama tak habis lagi. Hak ni lah timur masalahnya. Kalau yakin bahawa tak akan terlepas rakaat pertama, boleh terus ke solat tu 2 rakaat tu sampai habis. Tapi setengah ulama kata kalau tak yakin, boleh terlepas rakaat pertama, kena inqita, kena potong semaya, berhenti setakat tu ya, niat keluar daripada semaya. Setengah ulama kata kalau tak terlepas rakaat kedua, tak apa, tu tak disebut, tak terlepas rakaat kedua, ya, apa dia, apa tadilah dia. Macam-macam lah khilaf. Jadi kukuk mana pohon moleknya, bagi anda jangan terlepas solat rakaat pertama. Hak tu molek. Hak tu pendapat jumhur, jangan terlepas. Kalau kita tu duduk pada rakaat kedua dah, sebabnya kalau duduk rakaat kedua dah, kebimbangan untuk terlepas solat tu bila kita duduk rakaat kedua tiba-tiba dilakukan iqamah. Tak ada tu bimbang terlepas rakaat pertama. Kita boleh cepat pun. Cepat tu maknanya selepas Fatihah tu baca qul huwallah, sudahlah. Kita boleh cepat. Misalnya ulama kata dalam kita, anda tidak catat di sini, misalnya subhana rabbiyal azim baca sekali, subhana rabbiyal a'la baca sekali. Mana tak akan terlepas. Sebab tu dia sebut kalau ada kebimbangan. Duk mai bimbang lah, mungkin terlepas kan. Kalau bimbang gitu, kita potong selalu semaya tu. Niat batal lah, keluar daripada semaya. Gitu. Lepas tu kalau kita mari tu qamat dah, tak boleh semaya. Tak usah semaya. Kalau kita boleh jaga hak tu, boleh katakan kita akan sentuh semualah pandangan tu. Hak tu tujuannya supaya tidak berlaku orang panggil, orang Kelantan panggil salah habis semaya. Tak khusyuk ramai tu. Lama kan terlepas kan. Tak sini timur tu. Kalau ada gitu, itu dikira kebimbangan. Bila ada kebimbangan begitu, tak boleh. Baik, selepas ni ada lagi sebenarnya. Ada lagi anda sebut selepas ni, hak lain. Tidak sebut sini. Baik, cuba kita tengok hadis yang kedua. Hadis ke-866. Sebab Anas sendiri pun pernah ada pengalaman ni. Kita mari masjid, kita tak tengok je di masjid tu. Orang tak kamal Allahu Akbar. Tu tengok semaya. Dah. Mana kita masuk rakaat keduanya, qamat lah. Kita yakinlah tak akan terlepas. Sebab kita tahu dah terimej situ tu, nak boleh kau semaya tu, dia baca doa ni. Dia usalli. Tak tentu tak terlepas kita. Tentu tak terlepas. Tak apa. Kita sesar ke semaya 2 rakaat. Ada pun nak berlaku pada anak sendiri, kita akan takut Allahu Akbar, patut iqamah. Tu kita berhenti. Kita berhenti lalu. Tu. Baik, cuba kita tengok hadis yang kedua. Hadis ke-866. Wa bi qala akhbarana Ahmad bin Abdullah bin al-Hakam wa Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad an Syu'bah an Warqa bin Umar an Amr bin Dinar an Atha bin Yasar an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Imam Abu Hurairah, Imam An-Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW. Baginda telah bersabda, apabila dilakukan iqamat maka tidak ada salat melainkan salat fardu, lebih kurang dengan hadis yang pertama tadi. Baik, tak apalah, cuba kita tengok. Ini anda sebut ringkas saja sebab dia punya maksud hadis itu telah kita bincang dalam hadis pertama. Baik. Syekh As-Sindi berkata,
Dia kata maksud kata Nabi fala salata illa al-maktubah. La ni dengan erti nafi, tidak. Tapi nafi ni anak pun tidak sebut dengan detail, semata-mata terjemah apa yang dikatakan oleh Syekh As-Sindi. Kalau kita belajar bahasa Arab, la tu pun la nafi jenis. Orang belajar bahasa Arab, la tu bukan sekadar nafi, tapi nafi jenis. Nafi jenis ni dia lebih berat, penafian itu lebih berat daripada nafi biasa. La ilaha, tak ada langsung Tuhan, kecuali yang ada hanya Allah sahaja. Makna nafi dia tu nafi ada taukid. Tu dia panggil la nafi jenis. Ni pun tak ada solat. Makna dia tak ada langsung solat. Itulah kena terjemah tu. Jadi kata Syekh As-Sindi, nafi di sini dengan maksud larang. Bila Nabi kata tidak ada solat, maknanya jangan semaya lah. Tu kata Syekh As-Sindi. As-Sindi ni siapa? Dia ni tokoh bahasa. Dia ada tulis huraian bahasa di kitab Sahih Bukhari hak cetak ke India. Dia panggil halul lughat. Nak menyelesaikan kalimah-kalimah rumit, dia ada buat nota hasyiah, nota kaki, nota tepi tu lah. Mana dia ni ahli bahasa lah. Dia kata berdasar kepada bahasa lah, fala salata illa al-maktubah. Dia kata nafi sini dengan makna larang. Ia sama dengan laras bahasa Al-Quran, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ni orang yang dalam ihram ni. Dalam ihram. Maka tidak boleh rafas, yakni jima'. Tidak boleh melakukan fasik, bercakap tak betul, benda fasik lah. Tidak boleh balah, berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Ketika mana? Ketika kita berihram. Hadis, jadi ni maksud tidak boleh, makna larang. Jangan jima', jangan bercakap, lakukan perkara fasik, jangan duk berbantah-bantah, duk balah, duk teking kita kata. Ketika dalam ihram, kena duduk dalam keadaan tenang. Walaupun nampak nafi, tidak boleh, tapi dengan dia maknanya jangan. Tu kata Syekh As-Sindi. Baik. Berdasarkan pada kenyataan ini, kata Syekh As-Sindi lagi, hadis berkenaan bermaksud. Sebenarnya Nabi nak sebutnya kepada dia, janganlah menyibukkan diri dengan melakukan solat sunat apabila telah dilaungkan iqamat. Ia juga memberi maksud jika salat sunat dilakukan pada waktu yang belum dilakukan iqamah, maka dia adalah masyru'ah, dibolehkan. Ni. Maknanya kita semasa kita semaya sunat tu tak qamat lagi, tu tak apa. Kata Syekh As-Sindi. Hak tak bolehnya bila dengar qamat, tiba-tiba pergi semaya. Hak tu tak boleh. Demikian juga tidak termasuk dalam larangan jika seseorang yang melakukan salat sunat dalam keadaan beliau telah melakukan salat fardu. Dia mayat dah. Semaya fardu dia semaya, dia mari masjid, semaya sunat tahti masjid. Masa dia semaya tu, sama ada orang iqamah ke apa, tak kira lah. Tu dia boleh, kalau mengikut Syekh As-Sindi. Sebab apa? Sebab dia semaya dah fardu tu. Tu. Baik, tak apalah tu kan. Yang kedua, Imam Hafiz Ibn Hajar menyebutkan dalam kitab Fathul Bari dia, telah beristidlal dengan hadis ini, fala salata illa al-maktubah. Tu anda tidak kemukakan terjemah lah, muka tahu dah tu. Maka tidak ada salat kecuali maktubah. Ni bila dilaungkan iqamat. Kata Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari dia kata hadis ni, kenyataan Nabi ni telah dijadikan istidlal, yakni proses menjadikan hadis sebagai dalil oleh orang yang berpendapat harus memutuskan salat sunat apabila dilaungkan iqamat untuk salat fardu. Ini adalah pendapat Abu Hamid, yakni Imam Ghazali, dan tokoh-tokoh dari kalangan mazhab Syafi'i. Namun ada kalangan ulama yang mengkhususkan larangan bagi orang yang hendak memulakan salat selepas dilakukan iqamat. Pendapat mereka diasaskan kepada firman Allah, wala tubtilu a'malakum. Janganlah kamu membatalkan amalan-amalan kamu. Baik, maksudnya begini. Jadi kata Hafiz Ibn Hajar, misalnya dalam mazhab Syafi'i, kita duduk tengah semaya sunat, tiba-tiba dilaungkan iqamat, kita kena keluar daripada semaya. Jangan sudah semaya tu. Antara dalilnya ni. Tu. Duduk tengah semaya, boleh batal salat. Baik. Tapi ada ulama lain, dia kata larangan ini bukan orang hak semaya dah. Bukan hak semaya dah. Hak tak semaya lagi. Kalau hak semaya dah tak boleh batal. Apa tak boleh batal? Bercanggah dengan ayat Quran tu kalau kita batal.
Janganlah kamu membatalkan amalan-amalan kamu. Enggak, solat ni amalan paling besar. Dah duduk semaya dah, apa nak batalnya? Nampak tu? Dia idlah tu. Jadi dia kata hadis ni tidak bercanggah dengan ayat Quran ni. Sebabnya tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i dan ramai juga orang lain, kalau misalnya Imam Ghazali, kalau dia tengah semaya, orang qomat, kita putus semaya, batas semaya. Tubik keluar daripada semaya. Tapi ramai ulama kata tak boleh gitu. Muka semaya dah. Hadis hak tadi larang tadi, kalau tak semaya lagi, tiba-tiba semaya. Hak tu tak bolehnya. Kalau semaya dah tak boleh nak pakai hadis ni, dia kena pakai lain. Mana kena sesat ke semaya. Sebab tu ada ulama kata dah semaya dah kena sudah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak kena batal. Dia kata tak boleh batal tu kada bercanggah dengan ayat ni lah. La tubtilu wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Enggak, solat ni termasuk amalan. Sebab tu saya kata ulama besar ni, ulama hebat-hebat, kalau kita nampak khilaf, dia ada dalil dia. Dia ada cara dia. Dia tidak ikut akal semata-mata, ikut serot dia. Tidak gitu. Mereka juga beristilah dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang marfu', mengikut riwayat Ahmad dan At-Tahawi. Maksudnya, apabila dilakukan iqamat, maka tidak ada salat kecuali salat yang telah dilaksanakan. Kenyataan ini tertinggal. Kenyataan ini merujuk salat yang dilakukan, bukan salat fardu. Tu. Ana pun tidak sebut di sini. Kenyataan ini merujuk salat yang dilakukan bukan salat fardu. Apa kalau salat fardu? Mana? Cuba tengok semula. Apabila dilakukan iqamah, maka tidak ada salat kecuali salat yang telah dilaksanakan. Apa dia salat yang telah dilaksanakan? Mana salat kita duduk semaya dah lah. Kita duduk semaya itu salat sunat semaya. Kena sudah, tak boleh nak batal gitu. Ataupun bukan untuk salat fardu. Hak salat fardu tu tak boleh. Cumanya hak ni khilaf lagi ni. Kita duduk semaya salat fardu qada misalnya. Kayak kita dalam mazhab Syafi'i, kita mari kita nak qada semaya ada tinggal. Kita pun nak beriman ke dengan orang semaya. Kita tak tahu dia semaya ke dia. Sama ada dia semaya tahiyatul masjid ke, semaya sunat ke apa. Kayak kita boleh ke? Dia tu imam kita tu, dia solat sunat, kita solat fardu. Mazhab Syafi'i boleh. Dan mazhab lain pun ada kata boleh. Kalau dia tengah semaya hak tu, tiba-tiba orang iqamah, tak apa, teruskan semaya. Sebab hak talihnya semaya sunat. Kecuali semaya sunat apa, kalau hak duduk tengah semaya dah tak apa. Duduk tengah semaya dah sunat, tadilah dasarnya boleh. Dan juga ulama faham hak semaya fardu. Semaya fardu hak qada lah maksudnya. Boleh juga, tak perlu kita batalkan, teruskan. Itu maksud dia je. Cuma ana ringkas kat tu kan. Gitu maksudnya. Jadi kalau hak ni setengah ulama kata sahih riwayat ni. Apabila dilakukan iqamah, maka tidak ada salat kecuali salat telah laksana. Hadis ni merujuk kepada kita semaya tu sebelum iqamah. Jadi kalau semaya dah sebelum iqamah, jangan berhenti. Itu maksud hadis ni. Sesat semaya, sudah semaya. Tu. Kenyataan ini merujuk salat yang dilakukan bukan salat fardu. Tapi kalau salat fardu tak termasuk dalam larangan ini. Kena sudah salat fardu. Patutlah ke mana salat fardu, orang qomat nak maya fardu. Qada lah. Qada. Sebab itulah hadirat tasawuf qada lah maya ketika semaya tarawih tu tasawuf. Jangan itu baru amal gitu. Buat lalu qada lalu lah ni. Ni sibuk orang duk tarawih duk qada maya. Tak, semaya qada selalu kalau ada. Ana pun tak faham juga dia anggap mana. Dia anggap ada kelebihan ke qada masa tarawih tu. Sampai jadi tak semaya selalu. Qada selalulah. Banyak hari lagi kan ni. Pelik ngoti. Dulu ana ingat. Ada ustaz sebut masa kita budak-budak dulu, budak-budak sekolah rendah lah. Gua sekolah rendah ni banyaklah tak mai fardunya, mai bola dah. Tak apa. Sama-sama kita ingat lagi masa budak-budak bila ngaji rupanya tidak lagi tak apa. Pokok kita ni mai parakaat mau mai tarawih. Apa dia cakap qada? Sebab ada ustaz kata boleh. Ingat lagi. Bila patul bilang ngaji rupanya tak kena gang semua dah. Dia qada semaya tak boleh tangguh hadirat. Jarak penangguh itu dikira dosa. Misalnya tinggal semaya subuh. Waktu ni tak qada lah, subuh tadi. Tu jarak tu merupakan dosa. Dia kena selalu. Sebab tu qada ni tak ada waktu terlarang. Mengikut ulama. Tak ada waktu dilarang. Lepas asar pun boleh. Lepas subuh boleh. Qada. Sebab dia tak boleh bertangguh. Kena ingat waktu tu. Baik, seterusnya hadis yang 3 ni kita bincang minggu hadap ni selepas raya lah kira-kiranya insya-Allah. Kalau umur panjang dan sunnah sa'i kita ni pun umur panjang, insya-Allah kita akan teruskan
selepas hari raya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.